Hah? Daging pulong po. Ngomong tu. Tay lamun. Hah? Namun. Oh. Apa? Boleh kita lagi tak? Boleh ambil sedikit mana? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, untuk memberkati majlis kita pada malam ini, marilah kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia daripada Allah dapat kita pada malam ini untuk sama-sama di rumah Allah untuk kita mengikuti satu majlis ilmu di ambang Ramadan. Pada malam ini pihak Surau Al-Islamiyah Kampung Mibah menampilkan bentuk khas Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi, yang mana yang merupakan mudir ataupun pengurusi kompleks Darul Faizin, Mahad Darul Faizin, Bandar Baru Kedah Darul Aman, ataupun dikenali dengan Ustaz selebriti, pernah kita biasa nampak lah, tak pernah muncul di kaca TV, dalam TV Al-Hijrah, TV 9 dan sebagainya. Jadi tajuk pada malam ini kita serahkan pada Ustaz berkenaan dengan persiapan Ramadan yang tak berapa lama lagi yang akan kita hadapi nanti. Jadi sebelum itu pihak
Perusahaan surau mengingatkan lagi tuan-tuan dan puan-puan untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Kita dalam perintah PKPP, sila memakai pelitup muka dan jaga jarak serta tulis nama ataupun scan My Sejahtera di pintu masuk surau. Tanpa menayangkan masa, pihak majlis dengan segala hormatnya menjemput kepada Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi untuk menyampaikan tazkirah beliau. Dengan segala hormatnya silakan. Sebelum saya nak mula kuliah, saya nak ajak tuan-tuan masuk dalam dulu. Tuan-tuan tak masuk dalam, saya tak mau start kuliah. Bukan apa, Cik Ati panggil kita mai, lepas tu duduk jauh-jauh. Tuan-tuan, biasa ada orang panggil pergi rumah tuan-tuan, panggil tetamu pergi rumah, lepas tu tuan-tuan tinggal dia kat ruang tamu, tuan-tuan duduk dapur. Agak-agak dia rasa apa? Dia rasa dia nak balik ya. Walaupun tuan-tuan dah jamu ikan bakar tadi ni, tapi dia tak rasa nak balik. Jadi insyaAllah untuk kita santai-santai, sonok-sonok, saya rasa eloklah tuan-tuan mai bagi dekat-dekat sikit dengan saya, jangan duduk dekat-dekat dengan pintu. Kita jaga adab kita insyaAllah, duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT ngelimpah kunana yang taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam program Salih ala Sayyidina Muhammad, tazkirah ataupun kuliah ataupun ceramah maghrib sempena dengan Salih ala Sayyidina Muhammad. Kita nak menyambut Ramadan Al-Mubarak, Salih ala Sayyidina Muhammad. Dan kita ingat bagus juga kalau kita buat kuliah-kuliah sebegini. Kita ucap
tahniah dan syabas kepada pihak surau. Salih ala Syekh Muhammad, surau apa? Surau Al-Islamiyah. Duk cari poster tak jumpa pula. Oh ya, ada belakang ni. Surau Al-Islamiyah Kampung Muhibah Sungai Siput Utara Perak. Terima kasih juga kepada ahli jawatan kuasa, kepada tuan pengerusi yang sudi untuk belanja saya makan tadi. Kita ni orang Islam kena ikut sunnah Nabi SAW. Saya Syekh Muhammad. Nombor satu, Nabi SAW tak makan banyak. Dia makan sikit-sikit. Kitanya sikit-sikit makan. Nabi pula dia tidurnya sikit, kita sikit-sikit tidur kan. Tak cukup malam, siang tidur. Tak cukup siang, dalam kuliah lagi tidur. Sedap pula kan, kapet baru, lembut, sila cantik, aircon kat atas mau sedap, sandak lagi syok, lagi awal Jadi subhanallah, dan saya selamat, di antara amalan paling cantik untuk makan ialah makan sebelum maghrib. Macam tak puas hati yang Pak Gaya dengan statement tu. Betul kan? Betul. Makan paling cantik, waktu makan cantik ialah makan sebelum maghrib. Kita belajar buatlah. Ini masuk Ramadan ni, bulan training. Ramadan, tuan-tuan tengok Allah bagi dekat kita apa ni. Dia panggil bulan Ramadan ini bulan Allahumma salli alaihi tarbiyah. Kita sebut dia madrasah Ramadan. Madrasah ni apa? Sekolah ni tuan-tuan, salli ala Syekh Muhammad. Bila sebut sekolah, dia ada proses pembelajaran dia. Ada sekolah. Kalau sekolah tak ada proses pembelajaran, dia tak panggil sekolah. Sekolah dia ada silibus. Tahun pertama belajar apa, tahun kedua belajar apa, tahun ketiga belajar apa, tahun keempat. Dan di antara salah satu daripada proses pembelajaran ialah mengulang. Ada sini ramai cikgu. Betul kan? Sini cikgu banyak kan? Betul tak saya sebut? Nak bagi ingat satu benda, kita buat apa? Ulang kaji. Tuan-tuan perasan ataupun tidak, dalam bulan Ramadan Allah susun program amalan kita yang berulang-ulang selama 30 hari. Berulang-ulang 30 hari. Sahur berulang 30 hari. Puasa berulang 30 hari. Baca Quran berulang 30 hari. Sedekah berulang-ulang 30 hari. Amalan yang diulang-ulang ni, ending dia apa? Lekat. Maksudnya benda tu jadi lekat dalam kehidupan kita. Itulah proses pentarbiahan Ramadan. Dengan harapan kita masuk Ramadan, puasa setiap hari, puasa, ulang puasa. Mudah-mudahan keluar daripada Ramadan paling tidak thalathati ayamin kulli syahr, kata Nabi SAW. Pesan dekat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa Nabi SAW pesan dekat Abu Hurairah? Kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah, kekasihku berpesan kepadaku 3 perkara yang aku tak tinggal dah sampai bila-bila. Apa dia? Siyam, puasa. Thalathati ayyam min kulli syahr, 3 hari dalam sebulan. Nabi SAW pesan dekat Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah tak pernah tinggal. Puasa 3 hari dalam sebulan. Belajar buat. Macam mana nak bagi lekat puasa 3 hari dalam sebulan tu? Training puasa dalam sebulan 30 hari. Takkanlah lepas daripada 30 hari puasa sebulan, tuan-tuan, tak boleh nak puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau tak boleh juga, maksud dia apa? Maksud dia training tak berkesan. Tuan-tuan biasa tak? Tuan-tuan cikgu, ramai cikgu, cuba angkat tangan berapa orang cikgu sini saya nak tengok. Cikgu dan bekas cikgu yang kata ramai sangat tu. Udah tengok cikgu belakang tu cara cikgu betul. Tu baru betul. Cikgu tangan tu kan cikgu. Kalau tengok ada murid dia angkat tangan Ustaz. Oh, cikgu marah tu. Cikgu pun angkat tangan macam tu. Tuan-tuan, salih ala Syekh Muhammad. Nah,
kalau kita ni tengok makin slow, makin orang utara cakap mandom. Tahu mandom? Makin malas kerja. Orang masuk pukul 8, dia pukul 9 baru masuk. Orang balik pukul 5, dia pukul 4.30 balik lah. Kena jaga agak tuan-tuan ni, benda-benda macam ni. Nabi kata apa? Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, faman ittaqa asyubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil harami ila akhir hadis. Fi akhir hadis qala Nabi SAW, fi kulli jasadin mudghatan idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu ala wahyal qalb, atau kama qala Rasul sallallahu rahul Muslim. Nabi kata apa? Sungguhnya pada yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, namun ada di antara keduanya yang nama syubhah, yang ramai di kalangan manusia tak tahu tentang dia. Barang siapa yang berjaga-jaga daripada yang syubhah ini, dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan dirinya. Siapa yang ambil yang syubhah ni, kemungkinan dia jatuh dalam benda yang haram, kata Nabi SAW. Di hujung hadis tu Nabi kata apa? Sungguhnya pada setiap jasad kamu ada seketul daging. Kalau elok daging ni, maka eloklah seluruh tubuh. Kalau buruk daging ni, maka buruklah seluruh tubuh. Itu adalah hati, kata Nabi SAW. Dalam hadis ni Nabi cerita halal, haram, syubhah. Ujung dan Nabi cerita hati. Pasal apa? Pasal kita ambil halal, kita ambil yang haram, kita ambil yang syubhah, dia ada kaitannya dengan hati. Kata Nabi, kata riwayat, hati inilah raja dia. Tubuh kita ni, hati kita ni raja dia. Kata Dr. Mustafa Bura dalam kitabnya Al-Wafi, ingin aku katakan bahawa apa yang masuk ke dalam hati, apa yang masuk ke dalam mulut kamu, itulah yang akan menentukan hati kamu. Apa yang keluar daripada akhlak kamu, itu berpunca daripada apa yang kamu makan. Halal masuk, halal lah keluar. Halal masuk, akhlak jadi baik. Buruk masuk, buruklah yang keluar. Haram masuk, akhlak akan jadi buruk. Dalam salat Muhammad, bab tu jaga elok-elok. Orang Islam, orang yang paling amanah dalam dunia. Puasa ajak kita jadi amanah, Ramadan ajak kita jadi amanah. Tak perlu isi borang masuk parti amanah. Subhanallah. Orang Islam kalau sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, dia mesti dia amanah. Sebab apa? Sebab dia tahu Allah perhati dia. Dia tahu malaikat tu, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah seperti mana kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Dalam ibadat kita, dalam urusan kehidupan kita ni, tak boleh lari pada dua benda ni. Dalam urusan kehidupan kita ni, tak boleh lari pada dua benda ni. Sama ada musyahadah ataupun muraqabah. Apa musyahadah? Musyahadah, kamu ibadat pada Allah seperti mana kamu nampak Allah. Ni peringkat paling tinggi dalam makam ihsan. Tapi kalau kamu tak nampak Allah, kata Nabi SAW, ingatlah Allah melihat kamu. Dua peringkat ihsan ni, keluar daripada dua ni, kamu tidak ada sifat ihsan dalam diri kamu. Kita langsung tak ada ihsan. Tuan-tuan, dalam ibadat, buat ibadat macam nampak Allah. Tapi kalau ingat, tak boleh nak bayang, tak boleh nak rasa macam kita nampak Allah. Ingat Allah tengok kita dalam urusan ibadat kita. Demikian juga dalam urusan kehidupan kita. Paling tidak dalam nak buat apa dalam hidup, tuan-tuan, ingat Allah duk tengok kita. Allah tahu tak apa kita buat? Tak. Ni tanya pun tak mau jawab ni, siapa? Marah ke apa? Allah tahu tak apa kita buat? Tahu. Tahu, semua tahu. Tahu, kita yakin Allah tengok kita dan Allah nampak kita, apa yang kita buat, itu menunjukkan bahawa kita ni orang beriman. Tapi saya nak tanya, pasal apa masih buat dosa? Pasal apa masih buat maksiat? Pasal apa depan orang kita baik? Pasal apa belakang orang kita masih buat maksiat? Pasal apa? Pasal apa? Adakah kita tak berasa Allah duk tengok kita yang tadi kita kata Allah tengok kita tak? Polis tahan traffic light. Lampu merah traffic light, dia langgar. Bukan langgar tiang lampu tu.
Langgar lampu merah tu. Dia langgar lampu merah dia terus. Kemudian tuan-tuan, polis trafik tahan lepas tu. Kamu ni langgar lampu merah. Ya tuan. Kamu nampak dalam lampu merah tu? Nampak tuan. Habis tu pasal apa kamu langgar lampu merah tu? Sebab saya tak nampak tuan. Tu cerita dia. Faham tak faham tu? Dia nampak dalam lampu merah tu? Nampak. Habis tu pasal apa dia langgar? Pasal dia nampak tuan tu. Dia tak nampak polis tu. Kita tahu tak kata benda tu tak boleh buat? Tahu. Kita tahu tak Allah tengok kita? Tahu. Habis tu pasal apa kita buat? Berani tak kita kata dekat, kita nak kata ke Allah macam kita kata kat polis trafik tu? Saya tak nampak Allah. Betul tak? Walaupun saya tahu Allah tak nampak saya. Berani kata macam tu? Tak. Tapi pasal apa kita buat juga? Ini soalan. Apa yang mendorong kita ni terlalu berani untuk buat satu benda padahal kita tahu Allah tengok kita? Kalau anda tengok ada CCTV. Buat ada CCTV dekat office kita. Salih Al-Syed Muhammad. Kita ni orang Islam tu kan tak payah ada CCTV, tahu tak? Orang Islam dia buka kedai runcit, dia ambil orang Islam jaga kat kaunter kedai dia. Patut dia kena letak tak CCTV kamera tu? Tu tengok dia tu buat kerja. Patut ni faham ke tak faham soalan saya ni? Patut perlu tak? Tak. Tapi pasal apa kena letak? Pasal tak percaya kat orang tu. Dah kan? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada CCTV, baiklah, solehlah CCTV duk tengok. Tapi kita terlupa ada satu CCTV yang tak pernah habis bateri, yang tak pernah terputus wayar dia, yang tak pernah rosak, yang nanti CCTV ni akan tayang balik semua benda yang kita buat tu hidup kat dunia tu. Nama CCTV Allah. Betul tak? Percaya tak? Pasal apa buat lagi? Tu nak soal tak? Dah nak soal. Orang tanya kadang-kadang kita tak boleh jawab kan? Percaya tak ada syurga? Percaya. Pasal apa tak mau buat benda yang boleh masuk syurga? Percaya tak ada neraka yang azab-azab begitu dahsyat? Percaya. Takut dalam neraka? Takut. Mau tak masuk neraka? Tak mau. Tapi pasal apa duk buat benda masuk neraka lagi? Ini persoalan yang sampai habis kita tak kerti nak fikir. Kita kata kita beriman, tapi kita tak buat macam kita ni orang beriman. Tuan-tuan, salli ala Syekh Muhammad. Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Salli ala Syekh Muhammad. Masuk kerja pukul 9 pagi. Waktu kita sign agreement, masuk kerja pukul 8 pagi. Sejam tak pergi kerja. Sejam tu kita ambil gaji lah. Duit tu nak kira lagu mana? Saya pergi balik pukul 5 petang. Memang faham dan bersetuju dah waktu kita masuk kerja hari tu ni. Masuk kerja sign agreement. Setuju tak tuan ni masuk kerja pukul 8 sampai 5? Ya, setuju. Baru ni saya pergi jumpa seorang kawan. Dia kerja, dia jadi pengurus ladang. Tuan-tuan, 20 tahun PJJ, tahu PJJ? Perkahwinan jarak jauh. 20 tahun. Saya kata subhanallah. Ustaz ni kata, berapa lama dah tuan duduk jauh-jauh dengan isteri ni? 20 tahun. Saya kata, ya Allah, hidup lagu mana 20 tahun lah? Biasa dah Ustaz. Saya ada macam mana? 20 tahun. Nak buat macam mana Ustaz? Bukan tak mau, tapi payah Ustaz. Pasal apa? Nak bergerak. Saya masuk kerja pukul 6.30 pagi setiap hari. Betul-betul masuk kerja aku apa? Memang paskat pukul 6.30 pagi Ustaz. Dia kata, ya Allah. Balik aku apa? Pukul 5. Garu kepala saya. Ada orang kerja tu. Ada orang tu saya jumpa kat Ipoh. Sembang-sembang dengan saya. Kau kerja mana? Kerja KL. Betul? Duduk mana? Duduk sini, duduk Ipoh. Lepas tu pergi kerja mana? Naik train pukul 5 pagi. Lepas tu keluar dari rumah pukul apa? 4.30 pagi. Sampai sana waktu kerja, time cukup. Balik saya pukul apa? Balik naik train pukul 6. Sampai dia pukul apa? Pukul 10, 11 malam gitulah. Pukul 12 malam. Esok pagi pukul 4 pagi keluar. Habis
Jumpa anak tu mana? Saya jumpa anak ni kira anak tak hidup lah. Dia lena lah. Pi keluar anak lena, balik anak lena. Hujung minggu jumpa, ya Allah, hidup lagu mana kita fikir orang gitu nah. Subhanallah, saya semat. Waktu kita sign setuju kata kita nak masuk kerja tu, kita tahu nak masuk kerja pukul 8 balik pukul 5, kita tahu. Itu janji kita buat. Dan kita setuju dan majikan bayar kita gaji sesuai dengan apa yang dia janji, dengan harapan kita menunaikan janji kita untuk kerja pada waktu tu. Tiba-tiba sehari 2 jam tak kerja. Suruh kawan tolong pansikat. Dulu-dulu pansikat lah. Kalau betul-betul orang Islam kerja tak payah pansikat, tuan-tuan. Ni waktu kerja kat rumah. Waktu time PKP kerja kat rumah. Dia kerja ke tak? Kan? Kerja di rumah kan? Work from home. Ya kan? Salih Muhammad. Bukan work from home, sleeping at home. Tidur ni kerja. Padahal gaji ambil penuh kan? Tak betul-betul gaji tu nak kira macam mana ni? Ni sepanjang kita duduk kerja yang jadi cikgu lah, kerja kerajaan lah, yang kerja swasta lah, apa semua ni. Ni yang berapa tahun kita duduk kerja ni, dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Cuba total balik berapa banyak waktu yang kita sebenarnya tak kerja. Kita tak kerja. Kita keluar pergi buat urusan kita, kita pergi servis kereta kita, muslimat pergi shopping, keluar. Tu tak kira tipu MC ke? Tahu tipu MC. Dia tak sakit, dia biar abang dia sakit. Pergi jumpa doktor, abang, doktor demam lah apa, pandai. Doktor abang ni nak apa sebenarnya ni? MC. Hang tu abang, susah duk gitu. Nak pergi MC. Lepas tu telefon pejabat buat suara serak-serak basah. Assalamualaikum. Itulah tak boleh nak main ni awak. Itulah apa? Bukan sakit makan kenduri. Lepas tu jumpa bos kat tempat kenduri. Jam. Tak, yang hari tu nak kira macam mana? Berapa banyak daripada harta yang kita buat balik yang bukan hak kita. Yang tu kita bagi anak isteri kita makan. Tuan-tuan, Salih Muhammad. Tu nak kira lagu mana? Salih Muhammad. Nak kira lagu mana? Faham tak faham ni? Sehati, tuan-tuan. Tanya, ayah siapa paling laju sekali? Dia kata, ayah saya paling laju sekali. Ayah saya ni, kalau orang tembak anak panah tu, dia boleh mengelak pada anak panah tu. Wah, laju-laju ayah. Ni kira second punya laju ni. Dia kata, ayah saya punya lagi laju. Anak yang kedua kata, laju tahu mana? Kalau orang tembak peluru tak ada sampai, dia boleh mengelak. Oh, ni lagi second punya laju. Multi second punya laju. Soal kita apa? Ayah saya lagi laju. Apa dia? Dia kerja kat syarikat. Orang balik pukul 5, dia pukul 3 balik dah. Ni 2 jam yang laju. Tuan-tuan, jadi subhanallah, Ramadan ajak kita apa? Amanah. Puasa bukan main, tuan-tuan. Sampai telan ayat liuk pun tak wani. Nak telan ayat liuk pun tak wani. Daripada lepas subuh sampai pukul 11 tu. Puasa apa ni? Liuk. Kenapa tak telan? Batal. Telan lah, tuan-tuan. Simpan ayat liuk dalam mulut siapa? Batal ni, kalau dia keluar, dia sedut balik tu batal. Ni melek, tahan maklum tu. Siapa ni? Takut batal. Telan lah maklum. Tarik balik. Alhamdulillah. Dia tahan air dalam mulut, tuan-tuan. Kalau lepas dalam gelas tu, mau separuh gelas, tuan. Nak kata semua, nak cerita dia punya takut batal puasa tu macam tu. Pi ambil wuduk, tuan-tuan, subhanallah, semua punya jaga, takut lagi tertelas titik, takut lagi batal puasa. Puasa dia punya jaga macam tu, tapi duit dia tak jaga macam tu. Betul kan? Amanah dia tak jaga macam tu. Urusan kerja dia tak jaga macam tu. Sahabat kata, Rasulullah, hatta sebatang kayu sugi, Rasulullah, hatta sebatang kayu sugi,
Kalau bukan hak kamu nanti, Tuhan dia akan tuntut di akhirat. Sebatang kayu sugi ni maksud tak ada nilai lah. Lah ni kena beli kayu sugi tuan-tuan. Pi dekat apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita keluar daripada Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu, jual lah si ikat tu 10 rial. Seikat tu, dalam tu ada entah berapa batang, 20 batang kadang-kadang tu. Kan, 10 rial. Sebatang tu baru berapa sennya. Hatta sebatang kayu sugi ambil daripada hak kawan kamu yang kamu tak minta pada dia, ni akan dituntut di akhirat. Dulu pokok sugi ni, pokok arak ni tuan-tuan, duduk tanam tepi-tepi rumah je, sambil-sambil lalu kepak tu orang punya. Tak minta, Allah nanti Tuhan dia akan tuntut di akhirat. Kita duduk kerja kat pejabat tuan-tuan, subhanallah semua. Anak-anak kita pergi sekolah semua cop pen pak kerja kita. Mana? Anak dia balik sekolah tu, tengok satu pergi tegur satu balong tu, nampak tu. Tu pen tu siapa punya lah, pembaris tu siapa punya lah, siapa-siapa punya dia buat balik tu. Kita pun tegur lah anak kita, ni pasal apa ni duduk balik, ni siapa punya ni? Ni kawan punya. Yang ni kawan punya. Minta dah ni? Tak minta. Hang ni nak mengaji lagu mana, nak berkat macam mana, dia duduk curi barang orang ni, mana boleh curi ni, dosa haram hukum dia. Marah kat anak dia. Dia tanya anak dia, awak pen tak cukup? Tak cukup ayah. Tak apa, esok ayah pergi kat pejabat. Anak berapa batang pen je boleh. Aduh subhanallah, anak dia kata serupa je pak weh. Tapi tuan-tuan, lawak-lawak juga kan. Sebenarnya tu lah yang kita duk buat. Kita berasa benda yang duduk kat pejabat tu kita punya. Pen buat balik, paper clip, benda-benda kecil-kecil lagi ya. Kertas photostat. Saya sama tuan. Barang-barang pejabat apa semua. Ya Allah. Islam ajar macam tu ke? Tuan-tuan tak. Amanah. Saya sebab tuan. Maka subhanallah, Ramadan ajar kita apa ni? Bukan sekadar nak jaga makan minum, benda yang masuk dalam perut kita. Nabi sebut tidak ada nilai, tidak ada nilai, riwayat sebut tidak ada nilai ni yang kita duk tahan makan dan minum, padahal kita tak menjaga anggota kita ni, anggota kita tak turut berpuasa. Maka subhanallah tuan, kena ingat. Tu balik pada kisah kita tadi, pasal apa yang pi tahun tu, pasal bila majikan kita tengok kita ni dah makin slow, malas buat kerja. Ni patah balik ni, patah balik tajuk kita awal ni. Ni dia pick iklan sat. Adalah juga kaitan-kaitan sikit dengan puasa tu. Salat semua tuan-tuan. Bila majikan kita tengok ni kita ni makin slow, makin tak larat, makin malas kat kerja, tahu majikan kita buat apa? Majikan kita hantar pi kursus. Pi kursus. Kursus kat mana? Kursus kat Langkawi. Pasal apa tuan-tuan gelak sebut Langkawi ni? Tuan-tuan jangan melangkaui batas. Tak tahu lah 2-3 hari ni famous sangat perkataan langkaui tu pun saya tak tahu pasal apa. Tuan-tuan tahu ke? Tahu. Oh, kemas orang sini orang macam tahu, ikuti perkembangan semasa. Dan saya cakap janganlah duk buruk sangka dengan orang bila adalah kerja dia nak buat tu. Faham tak faham sudahlah. Dan saya cakap pi kursus kat Langkawi, subhanallah, 3 hari 3 malam. Dengan trainingnya, dengan apa? Dengan Ustaz Samad apa ni? Brainstormingnya, dengan apa ni Ustaz Samad apa lagi? Apa program-program apa dalam kursus kita buat? Team buildingnya, dengan apa lagi? Apa semualah buat. Kan? Program 3 hari tu kira balik itu lembik Balik tu lembik Tapi selepas di asuh 3 hari, balik sepatutnya pergi kerja je ke mana? Pergi semangat kerja. Tidak ni. Semangat kerja. Kalau hari tu masuk pukul 9, waktu sepatutnya masuk pukul 8, 7.30 sampai dah kat depan office tu. Dia ni kerja sampai malam apa semua semalam, pasal tak semangat kerja ni. Pasal apa? Baru balik kursus. Tengah semangat nak kerja ni. Tu maksudnya orang yang dapat manfaat daripada kursus. Tapi kalau pi kursus, balik-balik hari tu pukul 9 ni tak main terus. Ni terus tak main. Saya semat. Kan? Kerja lagi jadi malas lagi, tidur kat tempat kerja mau cukup. Maksudnya orang ni jadi mana?
Orang ni tak dapat manfaat. Buang duit yang tak berkursus. Allah training kita sepanjang Ramadan. 30 hari Allah training, Allah basuh kita. Supaya mudah-mudahan keluar Ramadan, 30 hari puasa non-stop. Puasa. Keluar Ramadan, paling tidak 3 hari dalam sebulan puasa. Ya. 6 hari Syawal puasa. Siapa yang tak puasa 6 hari dalam bulan Syawal? Siapa puasa? Cuba angkat tangan. Siapa tak puasa? Cuba angkat tangan. Dua-dua tak angkat siapa? Saya faham. Tawaddu'. Tiap-tiap tahun pun, tiap-tiap tahun elak habis Syawal je, Allah Ustaz tinggal sikit. Ustaz tinggal sikit. Sikit tu apa? 6. Langsung tak puasa. Allah bersyukur. Saya takut tuan-tuan, bila kita masuk Ramadan ni, dia ada 3 kelompok orang yang masuk Ramadan dan keluar Ramadan. Kita ni duduk dalam posisi mana? Kelompok pertama dia panggil kelompok yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia Nabi kata apa? Kam min saim ma laysa kam min saim salli ala sayyidina Muhammad ma laysa min siyami ila ju' wal atash atau kama qala Rasulullah. Berapa ramai orang yang berpuasa yang tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapar dengan dahaga je. Orang ni dia masuk Ramadan, dia sama macam masuk bulan-bulan yang lain. Tak ada apa pun. Dia tak ada rasa apa-apa pun. Masuk Ramadan ni, kita ni mai ceramah malam ni bagi ada spark sikit, bagi ada rasa macam semangat sikit kita nak masuk Ramadan. Maksud ada satu benda besar nak mai. Ni nama kampung Muhibah kan. Ini nama kampung Muhibah ke Taman Muhibah? Kampung Muhibah. Sudah sembang tadi lama kampung ni dia kan, lama dia kan.